Salam sejahtera, saya Dektronika Ives binti Petrus, nomor kad matriks 2022460792. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami mengenai globalisasi dan pendidikan moral, etika, dan akhlak. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahagian pengenalan, di mana kita akan lihat definisi perkataan globalisasi, etika, moral, dan juga akhlak. Globalisasi bermaksud satu proses yang membolehkan sesuatu aktiviti ekonomi kebudayaan yang disebarkan atau diperluas ke peringkat antara bangsa atau ke seluruh dunia. Moral, ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan dari segi kelakuan, kewajiban, sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Manakala etika berasal dari perkataan Yunani kuno, yaitu ethos, yang membawa arti kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian, dan juga watak. Akhlak pula berasal daripada perkataan kluk, yang mana berarti budi pekerti, kelakuan, dan juga tabiat. Banyak perkembangan dalam bidang seperti sains, teknologi, dan maklumat telah diketengahkan dalam era globalisasi ini. Perkembangan ini mempunyai kesan baik dan buruk. Kelebihan perkembangan globalisasi ini adalah kemudahan akses kepada maklumat dan sains yang disediakan oleh teknologi, komunikasi, dan faktor lain. Walaupun isu-isu moral seperti solidariti dan kerjasama bersama semakin berkurangan, ini memberi kesan buruk. Orang ramai telah menjadi kurang diskriminasi dalam penggunaan maklumat mereka dan gagal membezakan antara tulen dan palsu kerana kemudahan teknologi maklumat. Maka timbul beberapa isu disebabkan oleh hal misalnya seperti isu politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai contoh, pengaruh daripada budaya hidup negara luar seperti negara barat yang semakin hari menjadi norma dalam masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam kalangan remaja. Remaja pada era globalisasi masa kini seperti kehilangan arah dan juga tujuan. Buktinya, sikap hedonisme dan materialisme yang semakin dipraktikkan oleh remaja. Misalnya, berpakaian yang tidak sopan, bergaul bebas dengan jantina yang berlainan jenis, kurang meluangkan masa bersama ahli keluarga, dan sebagainya. Corak hidup apatisme secara tidak langsung diamalkan oleh mereka dan seterusnya melahirkan generasi muda yang bersifat anarkisme. Justru itu, dengan berbangkitnya isu-isu ini, kami telah mengkaji globalisasi, pendidikan moral, etika, dan akhlak, yang mana akan dibahagikan kepada 3 bahagian objektif kajian. Hai, nama saya Rowena Janjusri dan saya akan membentangkan sorotan kajian. Pertama, Ali Fikri Cholil pada tahun 2019 membincangkan pengaruh globalisasi dan era perubahan terhadap pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Globalisasi telah menghapuskan sekatan antara negara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Era perubahan ini adalah akibat pendigitalan dan evolusi teknologi. Globalisasi banyak memberi kesan positif dan negatif. Sistem dunia yang baru mampu menggabungkan antara dunia dan akhirat, serta nilai-nilai agama mampu memenuhi keinginan rohani dan jasmani, intelektual, dan spiritual yang dipenuhi dengan akhlak mulia. Seterusnya, Kanifatul Safitri pada tahun 2020 membincangkan pentingnya pendidikan karakter untuk pelajar sekolah dalam menghadapi era globalisasi. Pada zaman ini, banyak kanak-kanak kurang memiliki moral dan sosial yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter pada saat ini adalah amat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualiti dengan mewujudkan sifat bertanggung jawab dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi hukum, melaksanakan interaksi antara budaya, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika. Penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial,
dibuktikan melalui taraf signifikan dengan menunjukkan nilai karakter toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu, kreatif, bersahabat, kejujuran telah dilakukan dengan baik. Selain itu, Heri Gunawan pada tahun 2021 membincangkan nilai-nilai etika dalam tatanan globalisasi dan pendigitalan budaya. Kaum muda zaman sekarang lebih meminati budaya asing dari aspek bahasa, fashion, dan gaya hidup. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku mereka seperti cara pemakaian dan cara berkomunikasi sehingga etika pada generasi muda terjejas. Impak positif globalisasi dan pendigitalan ialah meningkatkan ekonomi melalui teknologi yang semakin maju. Kemasukan budaya asing tidak dapat dielakkan, tetapi kaum muda boleh mempertahankan budaya lokal dengan mengawal diri untuk tidak terlalu obses dengan budaya asing. Akhir sekali, Aiman Faiz pada tahun 2022 membincangkan pendesakan pendidikan nilai di era globalisasi. Pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan pendidikan nilai agar nilai-nilai dan kepribadian bangsa tetap utuh dan terjaga. Apabila penanaman nilai dalam pendidikan saat ini tidak dikuatkan, jati diri bangsa tersebut akan lenyap sedikit demi sedikit dan identiti bangsanya tidak dapat dipertahankan. Kemajuan teknologi pada masa ini tidak dapat dielakkan, namun kehadirannya perlu diimbangi dengan penguatan pendidikan nilai. Hal ini supaya kemasukan budaya luar melalui teknologi dapat disaringkan. Dengan ini, pelajar haruslah mempunyai pemikiran dan pertimbangan moral yang kritis sehingga mereka mampu memilih nilai yang baik dan benar berdasarkan agama, etika moral, dan norma. Selamat sejahtera, nama saya Olivia Hainis, nomor pelajar 2022496704, dan saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan teknik atau kaedah mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data agar dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi juga menerangkan cara sesuatu masalah dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan utama metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci mengenai pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang kami gunakan ialah kaedah kualitatif jenis analisis kandungan. Menurut Skostek, kajian kualitatif ialah kajian semula jadi yang tidak mematuhi spesifik statistik. Seterusnya, dapatan kajian yang diperoleh adalah tidak digeneralisasikan. Walau bagaimanapun, kajian kualitatif ini menyumbang sesuatu kepada kajian berstatistik. Sesuatu di sini bermaksud yang bermakna dan tidak boleh diukur. Seterusnya, Krippendorff mendefinisikan analisis kandungan sebagai teknik penyelidikan untuk membuat kesimpulan yang sah daripada teks atau perkara lain yang bermakna kepada konteks penggunaannya. Secara tuntasnya, kami menggunakan platform internet untuk mencari segala maklumat berkaitan globalisasi pendidikan akhlak, moral, dan etika. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang kami gunakan ialah kaedah analisis dokumen. Menurut Creswell, kaedah analisis dokumen merupakan salah satu teknik khusus bagi kajian kualitatif. Sumber pencarian dan pengumpulan data atau maklumat yang kami perolehi adalah melalui sumber internet. Antara dokumen-dokumen yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat ialah artikel, buku, jurnal tesis, dan juga PDF. Akhir sekali, kaedah analisis data. Data-data yang dikumpulkan dalam kajian ini dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Kaedah ini memerlukan pengkaji untuk mengeluarkan kesemua data yang berkaitan dengan objektif kajian daripada dokumen-dokumen yang dirujuk seperti artikel, jurnal, buku, tesis, dan termasuklah daripada data yang diperoleh daripada laman sesawang. Data-data yang dibincangkan memfokuskan kepada objektif kajian, yaitu mengenal pasti konsep etika, moral, dan akhlak, membincangkan serta menganalisis strategi yang berkesan dalam menangani pengaruh perkembangan globalisasi dalam pendidikan akhlak, moral, dan etika dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya adalah bagian dapatan kajian.
Dapatan kajian yang pertama ialah berkenaan dengan konsep moral, etika, dan akhlak. Pertama, konsep moral. Moral ialah suatu perbuatan ataupun tingkah laku seseorang ataupun individu yang boleh diterima serta dianggap benar dan patut dilakukan. Secara umumnya, moral ialah suatu perbuatan ataupun tingkah laku yang secara tidak langsung menjadi peraturan serta amalan masyarakat dunia. Dalam bahasa Latin, moral ialah mores yang bermaksud adat atau kebiasaan. Dalam agama Islam, moral dapat dikaitkan dengan syariah, yaitu undang-undang dalam agama Islam. Seterusnya, dalam agama Kristen pula, moral dapat dikaitkan dengan 10 perintah Tuhan ataupun Ten Commandments yang juga merupakan suatu perbuatan atau amalan peraturan yang patut diikuti oleh pengikut-pengikut Kristen. Konsep yang seterusnya ialah konsep etika. Secara umumnya, etika ialah ilmu yang berkaitan dengan prinsip akhlak atau moral. Etika dalam bahasa Greek ialah ethos yang bermaksud sikap dan adat yang menentukan perbuatan seseorang. Etika ialah perbuatan insan dalam keadaan tertentu. Etika juga berkait rapat dengan prinsip moral ataupun pegangan individu atau masyarakat. Etika terbahagi kepada dua jenis, yaitu etika deskriptif dan juga etika normatif. Etika deskriptif ialah suatu etika yang berbentuk disiplin. Ia membicarakan tentang sistem moral yang dipegang oleh individu ataupun golongan. Bagi etika normatif pula, etika ini merupakan suatu etika yang diciptakan untuk suatu organisasi ataupun individu. Etika ini mengubah, mengkritik serta memberi komen terhadap sistem moral yang sedia ada. Sebagai contoh, etika pembelajaran dan etika perbuatan. Konsep yang terakhir ialah konsep akhlak. Akhlak diambil daripada bahasa Arab yang juga merupakan jamak daripada perkataan khuluq yang bermaksud adat, kebiasaan, tabiat, dan muru'ah. Dalam bahasa Inggris, akhlak diterjemahkan kepada perkataan character. Dalam agama Islam, para ulama banyak membahas tentang konsep akhlak. Dan secara keseluruhannya, konsep akhlak ialah suatu perbuatan ataupun tingkah laku yang lahir daripada jiwa seseorang ataupun individu yang dilakukan secara spontan serta melekat pada jiwa seseorang itu. Dalam agama Kristen, akhlak atau karakter dikaitkan dengan karakteristik Roh Kudus. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan sebagai pembimbing untuk memberikan nilai-nilai baik kepada diri individu. Seseorang yang mempunyai Roh Kudus akan mempunyai buah-buah roh atau menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita masuk ke dalam dapatan kajian kedua, yaitu membincangkan pengaruh perkembangan globalisasi dalam pendidikan akhlak, moral, dan etika masyarakat di Malaysia. Penyalahgunaan dada menjadi salah satu pengaruh globalisasi dalam masyarakat di Malaysia. Isu penyalahgunaan dada seringkali dibahaskan tidak kira dalam kalangan orang muda maupun orang tua. Seramai 65.827 individu di Malaysia terlibat dengan penyalahgunaan dada. Dan terdapat beberapa kes yang berkaitan dengan isu penyalahgunaan dada ini. Misalnya, kes oleh ibunya sendiri yang terjadi di Shah Alam pada 16 Januari 2022. Siasatan yang dijalankan, pihak polis mendapati laporan awal ujian air kencing, suspek positif methamfetamin dan amfetamin. Terdapat juga pembunuhan yang berlaku sekitar 2018, yaitu seorang lelaki maut ditetak beberapa kali dengan parang oleh anaknya yang dipercayai penagih dada di sebuah rumah di Batu 412 Jalan Padang Melangit, Padang Besar Perlis. Mangsa yang merupakan seorang kontraktor itu ditetak anaknya selepas tidak berpuas hati kerana gagal memperoleh wang membeli dada.
Mengapa hal ini berlaku? Hal ini berlaku kerana ibu bapa tidak memberi perhatian kepada anak mereka. Selaras dengan zaman teknologi, remaja sangat terdedah dengan gejala-gejala sosial yang boleh merosakkan akal fikiran mereka, iaitu seperti kurangnya pendidikan agama menyebabkan seseorang individu sesuka hati melakukan perkara yang telah dilarang oleh agama. Seterusnya, dalam kalangan remaja yang masih bersekolah, isu penyalahgunaan data ini semakin berleluasa. Remaja bukan hanya berhadapan dengan cabaran untuk belajar di sekolah semata-mata, tetapi mereka juga ditaruh harapan yang tinggi oleh ibu bapa agar mereka mencapai prestasi yang cemerlang dalam pelajaran telah menjadi satu tekanan yang hebat kepada remaja. Selain menghadiri kelas di sekolah, mereka terpaksa menghadiri kelas-kelas yang lain seperti kelas tuition, muzik, tarian, seni pertahanan diri, dan sebagainya. Jadi, akibatnya mereka tidak dapat mempunyai masa yang tersendiri untuk berehat dan melakukan hobi yang digemari oleh mereka. Hal ini akan membawa kepada faktor tekanan dan juga depresi. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 mendefinisikan rasuah dengan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan itu seperti wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, atau diskaun. Terdapat beberapa kes isu rasuah ini. Misalnya, kes 2 bekas pegawai kanan Pos Malaysia Berhad yang berlaku di Shah Alam masing-masing mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM26,000 ini. Beberapa faktor berlakunya isu rasuah ini adalah kerana kelemahan pribadi seperti kurang agama dan iman serta takwa dalam diri. Sikap tidak ambil peduli walaupun mengetahui bahawa rasuah itu dilarang oleh agama dan undang-undang menyebabkan mereka mencipta pelbagai alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Hal ini seterusnya akan meruntuhkan sifat jujur, amanah dan juga kawalan terhadap diri sendiri, serta ketiadaan integriti dalam seseorang individu tersebut. Misalnya, seseorang pekerja yang berintegriti rendah akan mudah untuk melakukan jenayah rasuah walaupun memiliki kelulusan yang tinggi, cekap dan mahir dalam melakukan kerja. Tanpa integriti, maka hilanglah urus tabir yang baik seterusnya menyebabkan jenayah rasuah terus berleluasa serta tiada kawalan dalam organisasi tersebut. Akhir sekali, memberi kesan buruk terhadap imej negara. Dapatan kajian yang terakhir ialah menganalisis strategi berkesan dalam menangani pengaruh perkembangan globalisasi dalam pendidikan akhlak, moral dan etika masyarakat di Malaysia. Dalam menerajui kemodenan demi memenuhi aspek-aspek kehidupan yang tinggi, keinginan manusia untuk melayani kehidupan materialisme, konsumerisme dan hedonisme, malahan ada sesetengah ke arah keganasan yang memanfaatkan kemajuan intelektual komunikasi dan maklumat. Sehubungan dengan itu, globalisasi bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh berdasarkan impaknya pada semua pihak. Agar semua aspek agama dan budaya yang sudah diterapkan dalam diri kita tidak mampu dipudarkan oleh budaya-budaya barat. Strategi berkesan yang dapat menangani pengaruh perkembangan globalisasi dalam pendidikan ialah sistem pendidikan sekolah. Dalam menghadapi era globalisasi, yang harus diberikan penekanan bukanlah cara mengawal globalisasi, tetapi cara mendidik kelakuan manusia terhadap globalisasi. Kerana kelakuan manusia yang menggambarkan sejauh mana kualiti kehidupan seseorang manusia. Sekolah merupakan institusi awal yang mencorakkan kelakuan manusia. Jadi, para pendidik haruslah menerapkan unsur-unsur keagamaan dalam diri pelajar. Kesungguhan dan komitmen guru beserta dengan bahan ilmiah yang mudah didapati pasti dapat meningkatkan lagi proses pembelajaran.
dalam maksud lain, seumpama menyarankan lagi dan memberi dorongan kepada pelajar untuk memiliki keunggulan dalam aspek pemikiran, pengaplikasian, kerohanian dan sosial yang dapat dicapai dengan adanya pendorong yang baik, yaitu para pendidik sendiri yang juga perlu meningkatkan diri dari masa ke semasa demi memenuhi keperluan pelajar dalam menghadapi era globalisasi ini. Strategi berkesan yang kedua ialah meningkatkan kualiti sistem pendidikan. Dalam peningkatan kualiti sistem pendidikan, sistem pengurusan adalah sangat penting bagi meningkatkan daya upaya manusia yang bermutu pada peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Jadi, untuk mencapai matlamat tersebut, perlulah mengenal pasti beberapa faktor yang mempengaruhi kualiti sistem pendidikan. A. Penambahbaikan secara berterusan. B. Pendidikan dan pengaplikasian. C. Kepuasan pelanggan. D. Fokus terhadap kualiti. E. Pendekatan ilmiah. Yaitu F. Komitmen jangka panjang. Natijanya, globalisasi memberi impak yang besar dari segi moral, etika, dan akhlak masyarakat di Malaysia, dan melalui kajian ini kita dapat mengenal pasti konsep moral, etika, dan akhlak, membincangkan pengaruh perkembangan globalisasi dalam pendidikan akhlak, moral, dan etika masyarakat di Malaysia, dan menganalisis strategi berkesan dalam menangani pengaruh perkembangan globalisasi dalam pendidikan akhlak, moral, dan etika masyarakat di Malaysia. Justru itu, sudah terang lagi bersuluh, amatlah penting bagi masyarakat di Malaysia agar berakhlak mulia dan mempraktikkan etika yang baik dalam kehidupan sejagat agar dapat mewujudkan suasana harmoni, aman, dan damai, seterusnya melahirkan generasi muda yang bermoral pada masa akan datang. Ini adalah bahan rujukan yang telah kami gunakan untuk melakukan hasil kajian kami. Thanks for watching.